Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akinah binti Abdul Rahman dan pesyarah penyelidik saya adalah Dr. Fatahiyah binti Ilyas. Hari ini saya akan membentangkan tajuk tesis saya iaitu Tahap Pengetahuan Kemahiran dan Sikap Guru Pelatih Pendidikan Islam terhadap Program Pendidikan Inklusif PPI. Pengenalan kajian. Latar belakang kajian ini ialah gagasan pendidikan untuk semua Education for All merupakan salah satu daripada usaha KPM dalam pendemokrasian pendidikan untuk menyediakan akses pendidikan yang seksama, adil dan berkualiti untuk semua kanak-kanak tanpa mengira kaum, latar belakang ekonomi dan keupayaan mereka menurut Bahagian Pendidikan Khas 2013. Hal ini menunjukkan bahawa semua murid mempunyai hak yang sama rata untuk belajar dan bersosialisasi dalam persekitaran pembelajaran tanpa halangan, termasuklah kanak-kanak kurang upaya yang tahu berkeperluan khas. Di Malaysia, dasarnya menyokong pelaksanaan PPI iaitu salah satunya ialah di bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 iaitu Akta 685 di bawah Seksyen 28 dan kurungan 1. Oleh itu, sebagai seorang guru perlu mempunyai tahap kesediaan yang tinggi dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap bagi menghadapi cabaran dunia pendidikan khas ini. Bukan sahaja guru pendidikan khas, mana semua guru aliran perdana termasuklah guru mata pelajaran seperti guru pendidikan Islam. Seterusnya, penyataan masalah yang dapat diklasifikasikan kepada 3 perkara iaitu pertama isu, yang kedua masalah, yang ketiga jurang. Pertama, isu. PPI merupakan isunya agak baru dan semakin diambil serius oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui penetapan enrolment PPI sebanyak 75% pada tahun 2025 iaitu menurut KPM 2013. Kemasukan MBK iaitu murid berkeperluan khas dalam PPI juga semakin meningkat saban tahun iaitu pada tahun 2018 sebanyak 50.49% manakala tahun 2019 sebanyak 60.87%. Seterusnya, masalah. Berlakunya kekurangan serta masalah dalam kalangan guru semasa pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP bersama murid MBK seperti mana dalam kajian Siti Fatimah dan Mustafa 2018, Syamsiah 2017, Cik Azhar 2017, Aminah, Yasina dan Muhammad Hanafi 2016 dan hal ini membuktikan bahawa tahap kesediaan guru dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap berada pada tahap yang sederhana. Malah didapati juga pencapaian guru pelatih IPG Kampus Darul Aman juga terhadap kuis pertengahan tahun yang dilaksanakan pesyarah bagi subjek inklusif ini mendapati bahawa majoriti guru pelatih berada pada tahap pengetahuan yang sederhana dengan keundian markah bawah daripada 80%. Malah ditambahi pula bahawa kursus ini dengan peruntukan masa yang amat terhad iaitu hanya 30 jam sepanjang semester 6 tersebut. Oleh itu kajian ini telah dilakukan sebagai pendedahan kepada guru mengenai penguasaan terhadap kemahiran, pengetahuan dan sikap guru dalam PPI. Seterusnya, jurang yang didapati ialah kebanyakan kajian yang ada adalah meneroka tentang kesediaan guru pelatih terhadap pendidikan inklusif yang telah dilaksanakan di negara-negara lain seperti dalam kajian McNamee 2016, Lang 2014, Kramer 2014 dan secara relatifnya sedikit saja kajian yang berkaitan guru pelatih di Malaysia. Malah kajian mengenai kesediaan guru pelatih pendidikan Islam terhadap PPI juga kurang dapat perhatian dan tidak banyak dijalankan dan kebanyakannya menjurus kepada guru dalam perkhidmatan seperti kajian Nuriah dan Zalizan 2011, Abdul Rahim, Muhammad Khairun dan Husniza dan Mahta. Seterusnya, objektif dan persoalan kajian. Objektif pertama, mengenal pasti kesediaan guru pelatih pendidikan Islam dari aspek pengetahuan terhadap program pendidikan inklusif iaitu bagi menjawab persoalan pertama iaitu bagaimanakah kesediaan guru pelatih pendidikan Islam dari aspek pengetahuan terhadap program pendidikan inklusif. Seterusnya, objektif kedua adalah bagi mengenal pasti kesediaan guru pelatih pendidikan Islam dari aspek kemahiran terhadap program pendidikan inklusif. Bagi menjawab persoalan bagaimanakah kesediaan guru pelatih pendidikan Islam dari aspek kemahiran terhadap program pendidikan inklusif. Seterusnya, objektif yang ketiga bagi mengenal pasti kesediaan guru pelatih pendidikan Islam dari aspek sikap terhadap program pendidikan inklusif. Bagi menjawab persoalan bagaimanakah kesediaan guru pelatih pendidikan inklusif dari aspek sikap terhadap program pendidikan inklusif. Secara umumnya, tujuan utama kajian ini adalah bagi mengenal pasti tahap kesediaan guru pendidikan Islam dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap PPI. Seterusnya, skop dan batasan kajian. Fokus kepada kajian ini adalah berfokus pada guru pendidikan Islam semester 8 ambilan Jun 2017 kerana mereka sudah mempunyai pengalaman praktikum iaitu praktikum fasa 1 dan praktikum fasa 2 dan dikhususkan pula kepada guru pelatih major pendidikan Islam. Itu selaras dengan kajian ini yang dirumus pada guru pendidikan Islam. Yang kajian ini melibatkan 4 buah IPG yang mewakili 4 zon iaitu zon utara, zon selatan, zon pantai timur dan zon Sarawak. Keempat-empat zon ini dipilih adalah bagi meningkatkan lagi kepercayaan dalam kajian ini. Dan IPG yang terlibat itu ialah IPG Darul Aman, IPG Kampus Pendidikan Islam, IPG Datuk Razali dan IPG Batu Bintang. Seterusnya, kajian literature iaitu sorotan kajian. Antara model yang digunakan dalam kajian ini ialah model CAP yang diasaskan oleh Barno
yang mempunyai 3 elemen, iaitu pengetahuan, sikap dan amalan. Seterusnya, model atau teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori kemahiran pengurusan KAS, iaitu menurut KAS 1955, kemahiran pengurusan ini terbahagi pada 3 pendekatan, iaitu kemahiran manusia, kemahiran teknikal dan kemahiran konseptual. Seterusnya, model taksonomi Bloom oleh Benjamin Bloom 1956 yang mengklasifikasikan aras tingkah laku kepada 3 domain, iaitu domain kognitif, efektif dan psikomotor. Dan terakhir, model sikap ABC Solomon yang diasaskan oleh Solomon 1996 yang memberi gambaran secara keseluruhan tentang sikap yang terdiri pada 3 elemen, A, efektif, B, behavior dan C, kognitif. Seterusnya, kajian lalu dari aspek pengetahuan, kajian daripada Muhammad Taha dan Farhana Najib yang pada tahun 2019 menyatakan bahawa hasil kajian mendapati guru pengetahuan guru aliran perdana terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif berada pada tahap sederhana, tetapi mempunyai tahap pengetahuan yang kurang tentang peranan mereka dalam menjayakan pendidikan inklusif di sekolah. Seterusnya, dari aspek kemahiran, menurut kajian Ang Hong Wat Bin, Syamsiah dan Cik Azhan, terdapat permasalahan guru yang terdiri pada beberapa faktor yang dikenali seperti pengetahuan pedagogi, kaedah pengajaran, bimbingan berkesan, bebanan tugas, motivasi dan sikap guru. Seterusnya, pada aspek sikap, kajian oleh Wallin dan Chamber yang mendapati bahawa walaupun sikap guru terhadap PPI meningkat melalui pengetahuan dan latihan, namun mereka masih bimbang dan tertekan untuk melaksanakannya. Kerangka skema konseptual dalam kajian ini adalah berdasarkan rajah ini, iaitu input, proses dan output. Input adalah mengenai pelaksanaan PPI, proses iaitu kesediaan guru dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap, dan output adalah untuk mengetahui kesediaan guru pendidikan Islam terhadap PPI, itu sama ada di tahap tinggi, rendah atau sederhana. Kerangka konsep ini diadaptasi daripada Ishaq 2002. Seterusnya, metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini ialah kajian tinjauan menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu dengan menggunakan analisis deskriptif. Kaedah pengumpulan data adalah melalui soal selidik, iaitu melalui edaran aplikasi WhatsApp. Persempinan bagi kajian ini melibatkan 4 buah IPG, IPG KDA, IPG Kampus Pendidikan Islam, IPG Datuk Razali, IPG Batu Lintang, yang terdiri pada guru pelatih Pendidikan Islam 1998 ambilan Jun 2017. Dan sampel bagi kajian ini adalah 127 orang responden daripada 198 jumlah populasi, iaitu berdasarkan pada jadual kerja dan morga 1970. Seterusnya, instrumen kajian ini adalah menggunakan borang soal selidik Google Form yang terdiri pada 4 bahagian. Bahagian A, demografi, terdiri pada 6 item, B, tahap pengetahuan 15 item, C, tahap kemahiran 15 item, D, tahap sikap 15 item, iaitu dengan menggunakan skala 5 dikit, sangat tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju. Seterusnya, aspek yang paling penting adalah dapatan kajian ini. Berikut adalah menunjukkan dapatan demografi responden, iaitu daripada jantina, umur, tempat IPG, grade pencapaian dalam kursus pendidikan inklusif, pengalaman mengajar dan pengalaman mengajar di sekolah aliran pendidikan khas. Berikut adalah rajah serta capai bagi demografi responden ini. Berikut pula ialah carta palang bagi demografi dalam kajian ini. Dapatan bahagian B iaitu mengenai tahap pengetahuan. Berikut adalah rajahnya yang menunjukkan data taburan Norman berbentuk loceng dengan min sebanyak 4.31 iaitu menunjukkan tahap pengetahuan guru yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahawa kesediaan guru dari aspek pengetahuan juga berada pada tahap yang tinggi. Malah ia disokong oleh berdasarkan kepada grade bagi kursus pendidikan inklusif yang diperoleh majoriti rata-ratanya memperoleh grade A dalam subjek tersebut. Jadi, tidak heranlah jika tahap pengetahuan guru ini berada pada tahap yang tinggi mengenai pendidikan inklusif. Seterusnya, kajian ini menghampiri kepada dapatan kajian yang dijalankan oleh Nur Nabilah Ahmad Natfi, Rabiatul Adawiyah Azhan dan Sukri bin Ibrahim, iaitu pengetahuan pendidikan inklusif dalam kalangan guru pelatih IPGK Datuk Razali berada pada tahap sederhana tinggi. Berikut adalah soalan B1, B2, B5 dan B7 yang menunjukkan antara item-item yang berada pada tahap yang tinggi. Seterusnya, dapatan kajian bahagian C iaitu mengenai kemahiran. Berikut adalah rajah bagi dapatan ini yang menunjukkan dapatan taburan Norman berbentuk loceng dengan min 4.01% yang menunjukkan tahap kemahiran guru berada pada tahap tinggi. Tahap kesediaan guru dari aspek kemahiran adalah tinggi tapi tidak setinggi tahap pengetahuan, iaitu tahap pengetahuan yang paling tinggi dan tahap kemahiran bawah sedikit. Selain itu, dapatan ini juga disokong berdasarkan pengalaman praktikum yang menunjukkan bahawa guru pelatih yang pernah mengajar di pendidikan inklusif hanya sebanyak 9.4% sahaja, iaitu sebanyak 12 orang sahaja. Jadi, tidak hairanlah jika kemahiran guru ini berada pada tahap yang tinggi.
Malah dapatan kajian ini juga senari dengan dapatan kajian daripada Lai Che Seng 2014, iaitu bahawa guru aliran perdana mempunyai tahap kesediaan yang tinggi dan aspek kemahiran mengajar murid-murid berkeperluan khas. Berdasarkan pada item C1, saya pernah menghadiri latihan khusus bagi meningkatkan kemahiran diri dalam PPI, menunjukkan pada tahap yang sederhana tinggi. Malah pada bahagian item C9 juga memberi kesan pada soalan item tersebut. Akibat daripada tidak pernah menghadiri latihan khusus ini menyebabkan guru tersebut kurang berkemahiran dalam mengendalikan ujian-ujian khas bagi MBK. Seterusnya dapatan bahagian D, iaitu aspek sikap, menunjukkan daftar taburan nombor berdasarkan pada rajah tersebut dan membentuk racing dengan min 3.882, iaitu menunjukkan tahap sikap guru berada pada tahap sederhana tinggi. Tahap kesediaan guru aspek sikap sederhana tinggi, iaitu yang paling rendah berbanding tahap pengetahuan dan kemahiran. Berdasarkan kajian ini juga bertepatan dengan kajian Fondin dan Chamber 2011 yang mendapati bahawa walaupun sikap guru terhadap PPI meningkat melalui pengetahuan dan latihan, namun mereka masih bimbang dan rasa tertekan, iaitu yang menunjukkan aspek sikap. Dan kajian dan dapatan bahagian sikap ini bertentangan pula dengan dapatan kajian pada Syamsiah Nasir, Muhammad Taha dan Fahna Najib serta Lai Che Seng dengan dapatan kajian masing-masing yang menunjukkan bahawa sikap serta persepsi guru aliran perdana terhadap PPI berada pada tahap sederhana. Berikut adalah antara item yang menjadi item utama dalam perbahasan bagi bahagian D ini, iaitu pada item D3, D10 dan D12. Seterusnya, dapatan keseluruhan kajian ini dengan menggunakan kejadian interpretasi Skomin menurut Azhar Ahmad 2006 dan Ahmad Munawar 2009. Secara keseluruhannya, tahap pengetahuan guru pelatih pendidikan Islam berada pada tahap yang paling tinggi, diikuti oleh tahap kemahiran yang kedua tertinggi, dan akhir sekali yang terendah ialah aspek sikap. Secara keseluruhannya, daripada dapatan ini menunjukkan bahawa tahap kognitif serta psikomotor guru pelatih pendidikan Islam terhadap PPI berada pada tahap yang tinggi dan cemerlang. Namun dari aspek efektif, mereka berada pada tahap yang agak rendah. Walau bagaimanapun, guru pendidikan Islam ini masih berada pada tahap yang sederhana tinggi secara keseluruhannya. Dan ini membuktikan bahawa responden dalam kajian ini mempunyai tahap positif yang tinggi dan menunjukkan bahawa mereka sudah bersedia sepenuhnya sekiranya diberi penempatan kelak. Jadi itu tiada lagi kebimbangan atau kerisauan mengenai kesediaan guru pendidikan Islam dalam menghadapi dunia pendidikan inklusif kelak. Dan kajian ini telah mencapai objektif kajian dan persoalan kajian yang telah digariskan. Perluasan kajian, implikasi kajian ini membolehkan sebuah organisasi seperti KPM atau PGM menggunakan input kajian dalam mewujudkan program latihan serta bengkel pembangunan berkaitan dengan pendidikan inklusif untuk guru pelatih dengan lebih berkesan. Seterusnya, dapat menyumbang maklumat baru dan membuka ruang kepada masyarakat, terutamanya pengkaji yang terlibat dengan bidang pendidikan, untuk meneruskan dan memperbanyakkan lagi pendidikan yang berkaitan dengan program pendidikan inklusif, terutamanya subjek pendidikan Islam. Dan terakhir, implikasinya dapat membantu guru pelatih pendidikan Islam memotivasikan diri untuk meningkatkan diri dengan pelbagai pengetahuan, kemahiran dan aspek yang perlu dikuasai oleh guru berkaitan dengan program pendidikan inklusif. Seterusnya, cadangan penambahbaikan. Kelemahan yang didapati berdasarkan kajian ini adalah penganalisian data secara analisis deskriptif sahaja. Cadangannya ialah menggunakan analisis inferen dalam kajian lanjutan untuk mengenal pasti berkaitan serta perhubungan antara pemberian ubah yang wujud. Seterusnya, kelemahan kedua yang didapati ialah perolehan data secara kuantitatif dan memperoleh data secara generalisasi. Cadangannya ialah dengan menggunakan kaedah kualitatif untuk kajian lanjutan bagi mendapatkan satu simpulan yang lebih terperinci mengenai tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap guru pelatih pendidikan Islam terhadap PPI. Dan yang ketiga, kelemahan yang didapati dalam kajian ini ialah skop kajian yang memfokuskan pada guru pelatih pendidikan Islam IPG sahaja. Dengan cadangannya ialah dengan meluaskan skop kajian dalam kajian lanjutan seperti memfokuskan pada guru pendidikan Islam di sekolah-sekolah. Kesimpulannya, berdasarkan pada kajian tinjauan yang telah dilaksanakan ini, maka jelaslah bahawa tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap guru pelatih pendidikan Islam ambilan Jun 2017 terhadap PPI keseluruhannya berada pada tahap yang tinggi. Mana hasil dapatan menunjukkan bahawa kajian ini telah menjawab persoalan serta objektif kajian yang seperti mana yang digariskan. Kajian ini juga menjadi penanda aras kepada tahap kesediaan guru pelatih pendidikan Islam berada pada tahap yang cemerlang dan seterusnya berupaya menjayakan program PPI ini dengan jayanya seperti mana yang dihasratkan oleh KPM kerana guru itu bertindak sebagai ejen pelaksana. Dan akhir sekali adalah rujukan yang digunakan dalam kajian ini. Sekian, terima kasih.